bercakap tentang political instability, percakaran politik, jurang politik di antara parti kita kan. Selalunya di dalam situasi begini, dia akan timbul political fatigue atau voter fatigue, iaitu sentimen letih atau mual terhadap politik lah kan. Dia pasal orang nampak orang ahli-ahli politik kita bergaduh, tukar kerajaan, lepas tukar kerajaan pun gaduh lagi, tengah-tengah pandemik pun gaduh lagi kan. So sampai satu situasi darurat dan situasi political stalemate, dan orang muda cukup sensitif lah kan terhadap situasi begini, dan mereka cenderung untuk give up, tak nak ambil pot pasal politik kerana stalemate ni. Sebagai pemimpin muda kepada ahli-ahli panel ni, sebagai pemimpin muda, bagaimana YB dan Datuk Seri nak atasi stalemate ini supaya anak muda nampak ada harapan dalam landscape politik kita? Okeylah, let saya bagi pada YB. Kita bagi YB Munirah dulu kan. Munirah, tadi jawab sikit lah. Okey. Jawapan saya pada ini adalah unity. Kita perlu meletakkan apa sekalipun Malaysia di atas, dan saya rasa kadang-kadang saya setuju dengan tadi saya Sadiq sebut, kadang-kadang pertelingkahan orang lama ni kan terlalu ketara dan membuatkan kita tidak pergi mana-mana. Ya, saya rasa ketepikanlah ego, kita kena lari daripada pergaduhan peribadi, di antara pemimpin-pemimpin lama. Saya rasa apa sekalipun kadang-kadang, I think this is my personal opinion. Saya rasa kadang-kadang kan kita sebagai politician ada nampak, yang ini UMNO, ini warisan, ini DAP, kau PKR. We are just seeing, kita nampak perbezaan itu dahulu tau, above anything. Pada saya ini adalah masa untuk kita unite dan harus lebih beri peluang kepada orang muda untuk berpolitik, masuk dalam gelanggang ini. Pada saya. Alright, okay. Kepada YB saja, macam mana nak break through this stalemate atau seperti yang saya kongsikan sebelum ini, saya tahu mereka mahu memainkan peranan dan mereka masih cintakan negara dan ingin menyumbang. Tetapi ada banyak cara untuk menyumbang. Saya rasa pada pilihan raya akan datang, untuk kita adakan satu situasi agak stabil, pertama sekali pimpinan ni semua perlu duduk semeja, kerana hari ini tak usahlah bicara soal pembangkang kerajaan duduk semeja. Di kalangan pembangkang pun kita tidak duduk semeja. Ini realitinya. Lepas tu pada minit-minit terakhir, buat ni. Tapi kalau tak nak buat, tidak solidariti pembangkang. Tapi tidak pernah pun dipanggil dalam perbincangan sebelum keputusan itu dibuat. Saya boleh kata kerana saya di blok pembangkang. So, daripada saya bincarakan soal PN tu, biar diorang lah. So, I think we kena duduk semeja, dan saya rasa pimpinan tertinggi khususnya perlu berlapang dada dengan kritikan-kritikan yang akan dilontarkan. Kalau kita lihat dalam UMNO pun ada kritikan mereka tersendiri ke pimpinan tertinggi. Kenapa tiba-tiba dalam pembangkang kita tidak boleh utara kritikan ni? We should make them invincible from criticisms. That's wrong, right? That's not the culture which you want to create for Malaysian democracy. Sebab tu dalam bab itu saya rasa boleh diselesaikan apabila kita duduk semeja, berlapang dada, berikan peluang kepada pimpinan dalam semua parti-parti politik, untuk pimpinan muda untuk terus ke hadapan. Okey. Dan last sekali pada Datuk Seri Amiruddin, bagaimana untuk bukan saja mengatasi stalemate ini, message kepada anak muda untuk still care about politics lah. Political fatigue itu mungkin anggapan temporary, sebab akhirnya setelah orang menyangka habislah mereka selepas Trump menang, dan akhirnya Trump kalah juga dalam pilihan raya yang akan datang. Rakyat tak boleh putus harap, pimpinan juga tak boleh putus harapan. Maknanya kalau kita putus harap, maknanya orang lain akan menggantikan, ataupun silap-silap rakyat tidak akan terpandu dan tidak terarah. Saya kira ini masanya terbaik selepas realignment politik ataupun reconfiguration politik, whatever we call it. Now it's time for give a direction for the people and Malaysian citizen. Kita nak jadi apa? Kita nak ke mana? Adakah kita mahu kekalkan all this stalemate,
or kita form the new party, the new government, the new government. Dia sebut new party, orang cakap saya nak lari parti pula tak? the new government yang stabil, konsisten dan prihatin kepada semua rakyat. Saya rasa isu ini dan berjaya menyelesaikan satu isu yang besar sekarang. Kita progres dengan sangat besar dalam isu kepimpinan, governance, rasuah dan sebagainya yang saya sebut tadi. Compare 90s dengan 80s dengan sekarang, totally different dan suasana berbeza. Suara demokratik, ya, awak suka tak suka FB, Twitter, ada orang maki saya, ada orang maki Sadiq, ada orang maki PM, dan itu bukan satu yang tabu lagi pada tahun ini, yang dulu tahun 90 anggap sebagai mungkin dosa besar, quote-unquote. Tapi ada satu lagi hal yang saya nak lontar sini, ia tentang soal identiti kita as Malaysian. Dan juga dalam masa yang sama kita juga adalah bangsa Melayu, orang Jawa, orang Bajau, orang Cina, orang Tionghoa yang ada latar belakangnya. Saya sebut Bajau sebab saya tahu Munirah Bajau. Mungkin saya mix, saya bapak saya dusun. Jadi persoalan ini yang saya rasa harus dilatari dan harus didepani, dan orang muda boleh mencorakkannya, lontarkan, boleh tinggalkan pergaduhan-pergaduhan lepas tu di buku sejarah yang nak ditulis, atau kekalkan mereka bergaduh. Yang penting we move on ke depan dan maju untuk melahirkan negara kita yang lebih baik dan cemerlang. Okay, so dari segi moving on ni lah kan, since apa nama Datuk Sri kata move on ni, okay, soalan yang last sekali daripada kita ni adalah tentang moving on lah, iaitu pilihan raya umum yang akan datang. Ini soalan last ke? Ini soalan last lah. Okay. Ni soalan last. Saya tukar turutan sikit ni pasal apa kita mau soalan last ni tentang masa depan kan. Pasal kita dah cerita dah banyak kestabilan politik lah, stalemate lah. PRU ni kita boleh end the stalemate kan. Kita boleh tamatkan stalemate ni. So okay, pada semua ahli panel, sekiranya masalah COVID dapat dibendung, masalah COVID dapat dibendung kan, kita dapat vaksin, so kes kita dah turun. Rasanya patutkah PRU diadakan tahun ini? Saya pergi kepada YB saya Sadiq lah tadi ada jawab sikit tadi kan. Saya kalau COVID semua di bendung lah. Saya tidak setuju jika pilihan raya berlaku tergesa-gesa dan hanya kerana kes turun sementara, ia tidak bermaksud bahawa ia tidak akan naik semula. Kita lihat di Sabah kerana segelintir yang gila kuasa nak rampas kuasa daripada kerajaan negeri yang ditadbir dengan baik, terpaksa di pilihan raya negeri. Sabah sebelum ni green zone, dikenalikan dengan baik, kerajaan negeri dapat tangani COVID dengan baik, tetapi kerana segelintir pencatur kuasa, green zone ni jadi red zone dan akhirnya menyebabkan satu Malaysia jadi red zone. So walaupun contoh kita kata bulan 9 lah, katakan bulan 9 kes COVID 100 saja sehari, tetapi dia mungkin 100 hari, tetapi selepas pilihan raya boleh naik semula jadi 5,000 sehari. Sebab itu saya rasa benchmark paling penting pertama adalah supaya mass vaccination direalisasikan dahulu. 80% of the Malaysian population must be vaccinated first before we even think of having an election. Itu yang pertama. Kedua, ia bukan soal pilihan raya, soal rakyat. Jangan nanti kerana ketidakstabilan yang kita fokus pilihan raya sangat, ekonomi belum dipulihkan, lalu negara kita hancur. So to me, there are two important barometers. Pertama, 80% rakyat Malaysia perlu divaksinkan dahulu, dan kedua, kita fokus dahulu untuk menstabilkan ekonomi negara. Dan selepas itu kita nak bergaduh, pilihan raya fikirkanlah. Sebab itu, cadangan saya dalam parlimen, di luar parlimen, kepada pemimpin parti pembangkang, kepada pemimpin parti kerajaan, sit down together, find a democratic compromise. Supaya kita tidak perlu tergesa-gesa untuk adakan pilihan raya, supaya kita dapat lanjutkan masa, kita kendalikan COVID dahulu, selesaikan isu ekonomi, dan selepas itu kita berentaplah di medan pilihan raya. Okey. Terima kasih YB. YB Munirah pula. Apa benchmark YB Munirah kalau nak adakan PRU, ataupun YB Munirah rasa boleh adakan PRU
tahun ini. Saya sangat bersetuju dengan Sadiq bahawa tidak pilihan rakyat tidak menyelesaikan apa-apa pun sebenarnya. Baik masalah COVID ke, masalah ekonomi, sosioekonomi ke, even masalah politik sekalipun. Mungkin segelintir lah masalah-masalah peribadi yang boleh diselesaikan. Tapi pada saya memang bantah PRU sekalipun kalau angka menurun dan nampak macam pulih. Saya sangat setuju dengan apa yang Sadiq cakap tadi tentang Sabah. Saya ingin cakap tentang saya dan kawan-kawan yang daripada Kota Belud, kami yang datang daripada luar bandar ya. Kali ini tahun 2021 berbanding dengan 2020, masa awal kita menghadapi dan berdepan dengan pandemik ini sangat berbeza. Kalau dulu mungkin orang masih ada duit simpanan. Ya, kali ini rakyat makin susah dan ramai di Kota Belud, mungkin juga di tempat-tempat lain di Sabah, di luar bandar di Sabah, dan mungkin juga di Semenanjung, di tempat Semenanjung lain, daerah-daerah lain, bahawa ramai di kalangan kita ini masih yang berdasarkan berpendapatan seharian. Sekarang ini oleh kerana PKP dan 4 angka seharian, kita tidak dapat berjualan di tamu. Macam mana kita mau pulihkan ekonomi orang-orang luar bandar? Saya rasa apa sekalipun Malaysia, saya ulang balik, apa sekalipun Malaysia kena letak di atas. Ya, how Malaysian are we sebenarnya? Ya, apa sekalipun Malaysia kena letak di atas, rakyat kena di atas. Settle dulu ekonomi. Kerana ini bukannya mengambil masa 6 bulan untuk pulih, saya rasa ambil masa yang sangat-sangat lama. Dan saya setuju apa sekalipun unity adalah jawapannya. Mari kita duduk semeja, kawan-kawan pembangkang semua dengan kerajaan juga, we look into the best solution for Malaysia as a whole. Okay, alright. Pada Datuk Seri, ringkas saja, adakah Datuk Seri nak nampak apa PRU tahun ini? Atau jawapan saya ialah, pertama, ia tidak wajar diadakan dengan sesegera mungkin, dan tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya semua pihak kena duduk sekali berbincang how we solve the very issue of this country, iaitu isu COVID-19 dan menanganinya. Ada pelbagai cara, ada pelbagai kaedah, ada pelbagai approach yang digunakan oleh government sekarang. Adakah 100% salah? Tidak. Adakah 100% betul? Juga tidak, sebab saya juga ada beberapa pandangan-pandangan tertentu. Dan this is the time now. Kita buat darurat and call everybody untuk kita solvekan the problem. Bukan cuma seremonial saja, tapi harus duduk sekali, bincang sekali dan buat solusi bagaimana kita selesaikan COVID. Vaccination is one of the solution maybe, tetapi juga dia boleh datang balik. Vaksin juga benda yang baru sebagai contoh. Bagaimana dia punya kesannya dan sebagainya. Ada pelbagai debate and we have to solve the issue now. Kalau tidak, rentetan pergaduhan politik ni akan berterusan. Kalau tak ada pilihan raya pun, kerajaan pun akan tumbang dengan tarikan sana sini dan juga desakan di sana sini. Jadi saya percaya orang-orang muda secara keseluruhan, rakyat Malaysia secara keseluruhan nak kita selesai hal ini, sebab kalau tidak dia akan mengheret kita ke lembah yang lebih menyukarkan, bukan hanya kepada kehidupan berpolitik dan bernegara kita, tetapi kedudukan ekonomi dan kadar keupayaan kita sebagai sebuah negara. Terima kasih. okay, terima kasih banyak Datuk Seri. Dan dengan itu saya nak mengucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada semua ahli panel.